Okey tuan-tuan, saya ingin berkongsikan kepada anda di luar, terutamanya owner rumah. Owner rumah yang nak DIY sendiri cara pasang lampu downlight tanpa menggunakan laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ini hari Sabtu 2 hari bulan. 2 hari bulan apa? 5 hari bulan 2. Hari ini 5 hari bulan 2. Saya masih di projek wiring high quality rumah yang kedua. Okey, hari ini saya buat kerja tak lama tuan-tuan, sampai tengah hari ya, sebab lepas Zuhur saya ada kerja. Okey, untuk pendawaian rumah ni, seperti mana saya bagi tahu pada hari Khamis, untuk soket pula alhamdulillah semua dah settle lah. Cuma untuk lampu, pendawaian lampu saya tak buat lagi. Hari ini akan sambung. Setakat mana yang boleh saya siapkan sebelum Zuhur, saya akan siapkan lah. Okey, untuk ruangan ni saya tak pernah tunjuk tuan-tuan. Cuma macam ni je lah. Untuk rumah ni pakai paip. Untuk rumah yang sebelah dah okey. Untuk eding rumah pertama kita dapat 8 ohm dan rumah kedua kita dapat 9 ohm. Okey, eding ni seboleh-bolehnya tuan-tuan, jika anda buat pendawaian baru, buatlah cara betul, bukan main pacak. Kalau nak pakai yang tidak brand pun, yang tidak kualiti pun, korang pacaklah di bawah 10 ohm. Sebab ada kelebihan dia, dari segi pendawaian rumah anda ada kelebihan. Jangan main pacak macam tu je. Tapi kalau tak ada bajet, pacak je lah. Tanam je lah, nak buat macam mana. Cuma cara saya, sistem saya buat, saya akan buat cara yang betul lah tuan-tuan. Sebab di jangka masa yang lama akan bermasalah. Wiring ni tempoh 5 ke 10 tahun pasti akan ada masalah. Dari segi bil ke, dari segi shorting ke apa benda ke, mesti akan ada masalah. Itu yang saya tengok. Wiring yang tidak full spec, cara buat yang tak betul, 5 ke 10 tahun akan bermasalah. Bermasalah bukan pada wireman tu, tapi bermasalah pada owner rumah. Kadang-kadang pada peralatan, kadang-kadang pada dia sendiri, pada owner rumah. Pada owner rumah ni apa dia? Duit, kos lah. Kena bayar bil tinggi, ataupun kena buat pendawaian lain. Itu cara dia kena buat betul. Macam mana nak betul, anda sebagai pengguna ni kena faham. Barang-barang sekarang ni mahal lah. Memang cukup-cukup mahal barang-barang sekarang ni. Jadi ada yang wireman yang ambil harga by point ni, mungkin akan naik harga dia daripada 100 point pergi kepada 130 ke. Tak kisahlah mana-mana electrician. Jadi ini hari ni dah settle. Okey, untuk poin-poin lampu untuk saya tebuk, semua saya dah tanda dah. Okey. Jadi yang lain tak ada apa lah. Saya nak sambung kerja. Tak lama pun hari ni. Setengah hari lah. Okey. Okey tuan-tuan, untuk pendawaian lampu rumah ni saya pakai 1.5. 1.5 mega kabel. Pakai hollow betul lah. Mega kabel. Cuma ada kesilapan sikit. Okey, untuk kabel live dengan neutral dia bagi mega kabel. Mega kabel Cuma untuk kabel earth, kabel bumi, dia bagi kabel utama kabel. Sikit silap kedai lah ni. Saya pun tak tengok masa beli. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Sebab utama kabel ni dia high quality juga. Dia ada siren, sama je. Dia sama dengan mega kabel. Yang ni pun sama juga, ada siren. Semua yang dipakai ni high quality. Cuma orang lebih kenal mega kabel. Sebab mega kabel ni yang pertama dia jenama lama. Lepas tu orang tahu dia punya quality. Itu je lah, tak ada masalah. Saya pun takkan nak tunggu nak pergi tukar semata-mata kabel tu satu nak pergi tukar, tertangguh kerja lain. Sebab saya ada yang ni. Okey, untuk kabel putih ni sama je, mega kabel. Yang ni daripada lampu ke switch. Jika anda di luar nak buat pendawaian, nak buat asing macam saya buat ni, buat tak ada masalah. Yang ni pun dipanggil kabel api, kabel hidup ataupun kabel live. Cuma yang merah ni apa beza dia? Yang merah ni
kita pakai dia daripada switch ke DB. Yang ni kita pakai dia daripada lampu ke switch. Senang kita nak tengok, senang kita nak buat apa ni, pengecaman. Kalau nak pakai kedua-duanya sekali warna merah tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tape. Bila kita marking dia, kita electrician lain ataupun kita sendiri pun kita boleh tahu yang mana daripada DB dan yang mana daripada load, daripada peralatan. Itu senang. Kalau macam saya buat macam ni. Kalau boleh asingkan lah. Kalau ada bajet lebih, asing. Beli yang asing. Tapi kalau tak ada bajet, pakai satu dah cukup lah. Tak ada masalah. Yang penting pakai cara betul. Kalau yang untuk live, pakailah merah ke kuning, biru, tak ada masalah. Okey, itu je lah kesilapan yang tu. Silap kedai. Saya pun tak boleh nak salahkan kedai juga. Tapi saya dah call owner kedai untuk balance harga mega kabel, dia akan bagi balik lah. Sebab dia bagi utama kabel, saya minta mega kabel. Okey, beres. Okey tuan-tuan, saya ingin berkongsikan kepada anda di luar, terutamanya owner rumah. Owner rumah yang nak DIY sendiri cara pasang lampu downlight tanpa menggunakan laser. Okey, bila kita nak pasang lampu downlight ni, kita kena tanda point dia bagi sama semua sekali. Contoh untuk ruangan ni. Ini ruang tamu. Ruang tamu ni akan pakai 4 lampu. 4 biji lampu downlight. Jadi untuk 4 biji lampu downlight kita nak sama, betul tak? Daripada dinding ni ke dinding ni kita nak bucu dia yang hujung sama semua sekali. Kalau 2 kaki, semua akan pergi 2 kaki. Baru dia akan nampak semat. Okey, sekarang ni anda tak ada laser. Betul tak? Laser. Saya pakai downlight, saya guna laser. Okey, ni laser. Tapi hari ni saya nak berkongsikan kepada anda macam mana anda nak buat tanpa menggunakan laser. Seandainya laser anda tu habis bateri, tempat anda buat kerja tu tak boleh nak cas, ataupun pengguna sendiri, owner rumah memang tak ada laser, tak beli laser. Jadi macam mana DIY sendiri nak buat tanda point lampu downlight bagi semua sama. Okey, saya tunjuk. Okey, pertama anda kena ada tape. Yang kedua, anda kena ada 2 batang paip. 2 batang paip. Dan yang ketiga, anda kena ada box. Ni T-box nama dia. Seboleh-bolehnya anda cari L-box. L-shape, dipanggil L-shape ataupun two-way box. Tak kisahlah pergi kedai, bagi tahu nak two-way box ke L-shape ke L-shape box ke. Kalau tak ada L-shape box, ambil lah T-box, tak ada masalah. Cuma jangan ambil single box. Single box ni dia ada yang ni satu je. Okey. Okey, macam mana anda nak buat? Okey, pertama kena tahu ukuran daripada dinding sebelah kanan dan dinding sebelah kiri, tak kisah. Kalau belakang lah, kalau depan lah, kalau sebelah kiri lah. Okey, saya nak ambil contoh pada sebelah ni. Sini dia. Berapa kaki untuk lampu anda pasang pada sini kapur? Contoh 2 kaki. Kalau anda nak letak 2 kaki. Ambil ukuran ni 2 kaki. Yang ni mesti kena 2 kaki. Dan sebelah ni 2 kaki. Kalau boleh ambil semua sama. Kalau yang sebelah ni 2 kaki, yang ni 2 kaki. Jangan yang ni 2 kaki, yang ni 2 kaki setengah. Tak boleh. Dia tak akan menjadi kalau duduk atas. Okey, ambil paip yang dah potong 2 kaki. Anda kena potong. Kalau nak 2 kaki, ambil 2 kaki. Ini 2 kaki. Saya dah potong 2 kaki. Aduh. Lepas tu 2 kaki. Ambil box ni. Pastikan benda ni ke dalam. Benda ni ke dalam ataupun keluar. Tak ada masalah. Yang ni keluarlah, senang. Benda ni permukaan dia ni, tempat penutup bagi sebelah luar. Pertama ambil paip yang kita dah potong. Letak macam ni. Jadikan dia bentuk L. Pastikan dalam ni. Okey, dalam ni kena rapat semua sekali. Sebab kita nak samakan ukuran dia. Bila anda pakai box ni, ukuran yang 2 kaki dia akan lebih.
Dia akan lebih, semua akan lebih ni. Sebabnya kita nak tebuk pada tengah-tengah ni untuk kita buat point ataupun marking untuk pemasangan lampu. Okey, macam mana nak letak pada sini kapur? Okay, saya tunjuk. Okey, untuk L-shape L yang anda buat ni untuk tanda point lampu, anda tak boleh guna pada bawah, pada lantai. Tak boleh guna pada lantai. Sebab kalau guna pada lantai, anda nak ukur macam mana daripada atas. Sebab anda tak ada laser. Kalau ada laser, tak ada masalah. Sekarang ni saya nak ajar kalau kita ni tak ada laser. Kita nak buat manual. Okey, macam mana? Pastikan ada tangga, tuan-tuan. Okey, pergi pada dinding. Ini dinding sebelah kanan. Ini dinding sebelah depan. Pergi kepada dinding, ambil yang hujung siling kapur. Skating. Kalau yang rumah pakai skating, letak pada hujung ni. Kalau rumah yang tak ada skating, dia direct siling kapur, dia direct pada dinding, anda letak pada dinding, tak ada masalah. Kalau tak ada skating, letak pada dinding macam ni. Kalau yang ada skating, letak pada ni. Letak. Bagi dia sama. Kedudukan dia ni sama, straight. Bentuk L dia mesti kena sama. Okey, settle. Bila dah settle, hujung ni mesti kena rapat pada skating. Lepas tu, lubang yang anda tebuk di tengah-tengah box, ambil peralatan tajam, tebuk pada siling kapur. Nak tebuk pun boleh, nak ambil marker pen pun boleh, pensel pun boleh, tanda. Marking. Untuk kita buat tebuk apa ni, lampu downlight. Okey, settle. Ingat, daripada hujung ni, dia mesti kena sama dengan skating. Kalau yang ada skating, skating lah. Kalau yang simen, letak pada simen terus. Okay, letak macam ni. Bagi sama, lepas tu letak. Janji, sama. Bentuk L dia tu betul. Ambil pen ataupun marker ataupun peralatan tajam, tebuk. Dua kaki. Dah, settle. Jadi untuk tempat lain pun sama je. Untuk daripada dinding sebelah ni pun sama juga. Daripada dinding sebelah ni pun sama. Untuk daripada dinding sebelah sana pun sama. Ataupun dalam bilik. Ni. Okey, dalam bilik. Bucu bilik. Okay, bucu bilik. Ambil bagi sama. Ini saya tunjuk manual DIY cara membuat penandaan pada siling kapur untuk pasang downlight. Jadi itulah tuan-tuan. Saya harap ilmu ni bermanfaat. Tuan-tuan kongsilah pada orang lain. Apa benda ni? Semoga orang lain pun dapat ilmu. Cara mudah. Tak semua orang boleh beli laser. Sebab kadang-kadang kita pengguna ni bukan penting pun nak pakai laser. Kalau electrician, wireman tu dia perlulah tu laser. Tapi kalau pengguna macam owner rumah, dia nak buat apa? Takkan nak beli semata-mata nak pasang downlight je. Jadi manual dia, anda beli pipe. Harga pipe satu batang RM3. Tak kisah mana-mana kedai anda nak beli, mana-mana jenama pipe, beli satu batang. Sebab pipe dia tak jual apa ni separuh, dia jual satu batang. Lepas tu beli box ni. Yang ni RM3, yang ni 50 sen. Jadi RM3.50 save budget, buat sendiri, tak perlu nak kos upah apa semua sekali. Jadi semoga bermanfaat, kongsi-kongsi lah. Okey. Sekarang ni saya dalam bumbung, pembantu saya. Macam mana pipe dalam bumbung? Macam ni tuan-tuan. Kekemasan kita penting bila high quality. Kita susun dia cara elok. Ni seorang je, pembantu saya seorang je buat. Tu Manjudeh, Sambodeh, Jalaluddin, itulah dia. Ni cara dia. Smart, kemas, selamat. Ini cara high quality tuan-tuan. Cara high quality. Cara yang kurang quality, lebih kurang macam ni juga. Janji tak berapa fly lah. Yang ni daripada soket plug ke DB. Yang ni daripada soket plug ke DB. Dia terus pergi kepada DB box. Dia akan ada T-box sana. Lepas tu pergi pada DB, tu hujung DB. Itu dia DB. Buat kerja dalam bumbung macam ni, panas. Panas macam duduk apa ni? Macam duduk kamera Highland.
Ini dia. Cara yang betul, cara yang kemas, insya-Allah selamat macam ni tuan-tuan. High quality punya standard buat ni. Bukan high quality hanya pada kabel, hanya pada DB, tapi high quality mesti kena pada cara buat, cara lay kabel, cara pembahagian mesti kena betul. Supaya kabel yang berkualiti boleh tahan ke 30-40 tahun. InsyaAllah boleh tahan. Jadi saya pun dah nak kemas-kemas barang. Sekarang ni jam pukul 12. 12 lebih dah. Saya pun ada kerja lepas Zuhur. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Saya buat kerja dengan ni. Bagi baju tak pakai baju. Dia pakai baju dia tu. Buat baju mahal-mahal. Biasalah tuan-tuan. Macam tu lah pembantu. Tapi dia yang buat. Dia dengan saya. Berbiji-biji rumah dah. Ni ada PW. Dia ada PW. Dia ada lesen lah. Daripada duduk main motor, lompat motor. Tak apa-apa, baik buat kerja elektrik, dapat duit. Umur tak membazir. Masa depan pun insyaAllah terjamin. Okey, jadi saya pun nak turun ke bawah. Yang ni saya tak sempat lagi. Jadi tuan-tuan yang kat luar, yang newbies macam saya ni baru, anda bolehlah buat macam ni. Buat kat bawah, lepas tu buat naik ke atas. Janji kemas. Semua kita tutup. Bila penutup saya pakai selotip je. Mudah. Yang tu untuk poin lampu. Poin lampu, sorry. Yang ni untuk kipas. Untuk kipas turun dulu. Saya pun dah nak turun tuan-tuan. Jadi standard saya buat macam ni. Jika tuan-tuan pilih pada kualiti, lainlah cara dia. Okey, saya pun dah nak turun. Beres. Okey, saya buat kerja kat bawah mesti kena kemas. Kadang saya letak setempat tuan-tuan. Kemas. Saya tak nak serabut. Lepas tu kita sapu lah. Yang ni saya dah sapu dah pagi tadi. Jadi kita sapu balik lah mana-mana yang patut. Okey, saya pun dah nak balik 12.30 dah. Saya ada kerja, sepatutnya hari ni boleh buat sehari. Boleh siap dah hari ni. Tapi saya ada kerja tuan-tuan. Biasalah cuti sekolah ni. Dia ramai orang apa ni. Orang nak bersatu padu. Orang nak bersatu padu maksudnya orang nak kahwin lah, majlis. Saya kena pergi ke majlis tu. Kena pergilah. Sebab anak beranak kan kena pergi. Jadi tak ada kerja saya hari ni. Untuk pendawaian ni alhamdulillah semua dah settle. Cuma saya tak turunkan daripada Swiss atau Musaka Plak ni. Tak sempat lagi. Standard saya buat kerja rumah, kalau biasanya rumah besar ni 1000 kaki, saya buat sehari. Sehari boleh siap, insyaAllah boleh siap. Sehari, kalau tak main-main lah. Kalau main-main tu memang ni lah. Jadi tuan-tuan, kalau yang ada bajet, pakailah high quality. Tak kisah apa benda, mega cable, ada utama, ada tone, ada AHF, ada million cable. Itu jenis-jenis high quality. Tengok pada grade. Kalau macam mega cable, dia grade pertama lah. Sebab yang pertama dia kabel lama satu. Lepas tu dia ketahanan kabel tu dalam membawa arus. Dia dah ada jadual. Untuk yang kabel lain saya tak tahu, tapi mega kabel dia dah keluarkan jadual keupayaan kabel dalam membawa arus. Lepas tu untuk M ni dah ada M dia 23 tak silap saya. 23 ke 33 tak lupa dah. Saya dah lupa tuan-tuan, saya tak hafal. Tapi untuk 1.5 ni dia boleh bawa tinggi M dia. Tapi dalam bawa tinggi M 1.5 tetap tak sesuai untuk pergi kepada soket plug. Ingat, melainkan soket plug yang anda nak buat tu untuk kipas, benda yang tidak boleh dicapai pada load-load yang tinggi. Maksudnya pada rice cooker, kalau anda nak buat untuk poin kipas atas tu, memang tak boleh nak capai lah. Untuk rice cooker buat je lah, tak ada masalah. Tapi kalau ikut spek yang sebenar 13A, mesti kena pakai 2.5 mm dengan MCB C16 ataupun C20. Buat pendawaian kena betul, kena tahu tuan-tuan. Kalau kita nak ubah apa yang ST dah tetapkan, kita kena ubah walaupun salah tapi kena selamat. Itu cara dia. Kalau nak pakai 1.5, nak buat soket plug untuk bawah macam ni, nasihat saya tak payah buat, senang, jangan buat. Sebab bila soket plug duduk bawah ni, bermacam-macam akan masuk load. Kejap lagi masuk iron lah, rice cooker lah, oven lah, nak masak kek lah apa benda, habis short. Sebolehnya buat cara yang betul. Kalau melibatkan soket plug tu bawah. Kalau atas untuk anda nak buat soket plug, nak bajet, pakai je lah 1.5 pun. Sebab benda tu tak boleh capai. Itu cara saya lah. Tapi saya tidak ajar tuan-tuan. Itu sekadar nasihat. Nak lebih baik pakai 2.5. Kabel 2.5 tu lebih selamat. Sebab 13A 2.5 ni boleh bawa arus berapa M tadi?
Lupa dah, saya dah ingat dah. Untuk 2.5 mega kabel. Hingga dia punya amp boleh bawa. Jadi untuk setakat ni, ini saja tuan-tuan. Saya harap dengan video hari ini, video yang saya kongsikan kepada anda bermanfaat dan boleh membantu anda di luar, terutama yang baru macam saya. Macam mana nak buat teknik cepat dengan buat kerja 2 orang. Macam mana nak buat nak tanda point lampu downlight bila kita tak pakai laser. Saya dah tunjukkan ya. Jadi jika anda berasa bermanfaat, kongsi-kongsikanlah, share video saya. Saya orang takkan kenal melainkan dengan bantuan anda. Itu je saya boleh cakap. Kalau dengan diri sendiri ni tak ada orang yang suka, memang takkan naik dah. Dengan bantuan orang lain, insya-Allah baru kita akan naik. Dia kehidupan Islam ni, dia membantu antara satu sama lain macam tu. Dia takkan naik seorang diri. Jadi dari saya Zahara Engineering, saya ucapkan terima kasih yang selalu support saya, yang selalu berkongsi ilmu, yang selalu tegur saya dengan cara baik. Terima kasih tuan-tuan. Doa saya semoga anda berjaya dengan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.